Okey, kita tengok slide. Okey, catat nota dengan cara yang tinggi lah. Faedah ketujuh. Dalam nasihat ke-15. Kayu Hawalat. Ini nombor kitab lah. Ni. Apa yang nak diberitahu oleh ulama ni? Aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh setiap orang, ni nampak setiap orang bersungguh-sungguh. Ni kita tengok bahasa-bahasa ulama ni. Mula-mula yang apa yang kita kena ambil perhatian ni, perkataan ni aku melihat. Perkataan aku melihat ni. Ni yang dikatakan melihat dengan panca indera yang keenam. Bukan lihat dengan mata. Kalau lihat dengan mata tak nampak apa. Nampaklah benda je, tunggul begitu je. Tapi melihat dengan, ini nama dia, mata hati. Mata hati ni lah dalam kita kata panca indera keenam. Atau orang putih kata the sixth sense. Ni. Okey. Kami dulu masa belajar dulu, kami ambil dengar setiap perkataan guru. Sebab dia bercakap, guru ni bercakap ni apa yang Allah takdirkan sebenarnya lah. Walaupun daripada ilmu dia. Dan bila Allah nak bagi kita ilmu, dia akan dengarkan kita perkataan yang kadang orang tak dengar. Bukan orang tak dengar dia apa, kerana dia tak perasan guru cakap. Tapi kalau kita ada niat yang besar untuk ilmu, benda-benda yang kecil, yang orang kata kecil, kita boleh tangkap. Sebab dia cakap itu. Contohnya dekat ni lah. Dekat ni. Bila dia baca, sesungguhnya aku melihat. Ini perkataan ni. Ni. Dia kata sesungguhnya aku melihat. Jadi yang kita kata nak tengok ni, melihat ni. Perkataan melihat ni. Satu. Lagi satu yang apa yang kita nak ambil perhatian, mesti ambil perhatian benda ni. Perkataan ni. Ini. Perkataan ni. Sesungguhnya ni. Sebab tu kitab ni, dia kadang-kadang kita belajar dekat pondok, orang guru-guru pondok ke, lama nak habis. Sebab dia cerita-cerita benda ni. Kalau kita baca kat rumah, ini kitab nipis ni, kalau orang kuat membaca, sejam dia habis baca. Ada orang dia kuat baca. Dia tak ada buat apa dia baca. Dia dekat bank dia baca, dekat mana dia baca. Ini nak beritahu apa ni? Sesungguhnya, dia kata sangat benar. Mana dia bukan tipu ni. Dia seolah kalimah sumpah. Kalimah bersumpah. Jadi nak cerita apa ni? Betul. Ni aku buat tipu-tipu ni. Sesungguhnya benar. Aku lihat benar. Aku lihat benda benar. Dan melihatlah dia dengan satu anggota yang nama dia mata hati. Sebab tu nak kena faham betul benda ni dulu. Yang melihat ini adalah mata hati. Panca indera yang keenam. Jadi guru sebut dulu apa yang membuka panca indera keenam. Mata hati ni apa yang membuka dia? Mesti ada benda yang membuka dia.
Apa yang membuka mata hati? Ah, tu tanya dengan sesiapa. Apa jawapan mereka? Apa yang membuka mata hati? Apa kita fikir? Apa dia? Itu pasal indera yang 6 tu. Pasal indera yang 5. Pasal indera yang 5 yang buka pasal indera yang 6. Dengan membawa dia, ini, membawa dia pada nazar. Nun zara. Dengan membawa dia kepada nazar. Nazar. Nazari. Nazar. Ini apa? Memerhati dan menilik. Kalau ada benda ni, kalau ada benda ni, maka terbukalah. Terbukalah mata hati. Kalau tak ada benda ni, mata hati tu tak boleh buka. Sebab dia bukan mata yang fizikal. Kalau fizikal ni kita boleh tolak, boleh buka. Dia bukan mata yang fizikal. Mulut bukan, dia bukan mulut yang fizikal. Buka mulut tu buka mulut, tak. Ini dengan memerhati dan menilik. Dan menilik. Jadi memerhati apa? Ni. Memerhati apa ni? Membawa segala hal kepada Allah. Ini membawa segala hal. Ini yang guru cakap ni. Kepada Allah. Kita rasa sejuk. Kita rasa sejuk. Kita fikir Allah jadikan kulit kita ni sejuk. Dan bila sejuk ni bulu roma tu boleh naik. Dia nak maintainkan apa suhu badan. Dan kita boleh menggigil sebagai signal yang kita tengah sejuk. Kalau kita panas, dia keluar peluh. Siapa yang buat tu? Allah yang buat. Hebatnya kulit manusia ni, kalau banding dengan kulit Ferrari pun boleh buat. Kereta Ferrari, kalau dia panas, dia tak peluh. Kita tak tahu dia panas. Tiba enjin naik je. Hebatnya kulit Allah buat ni, Allah cipta kulit manusia ni, ada reaksi. Sejuk, panas, ada bulu roma, begitu begini, ada reaksi-reaksi dia. Jadi apa jugalah mata yang dikatakan auto, dia boleh auto tutup. Kan? Bila dia perlu tutup, klip dia klip. Walaupun dia tak klip dia. Jadi benda-benda tu lebih hebat daripada apa juga ciptaan manusia yang manusia cipta. Dia ada auto respon. Kalau dia silau, dia tutup. Dia boleh geling kepala tanpa arahan akal. Tapi itu nama auto respon tu lah. Itu semua tu Allah tunjukkan kita betapa sempurnanya dia buat manusia ni, dan manusia tidak pernah memikirkan dengan melihat kepada panca indera dia. Telinga pun sama. Telinga pun sama. Kalau kita punya telinga ni, dia bukan macam mata tau, kita boleh tutup. Kalau dia bunyi, kita punya muka ni akan react. Pernah dengar tak? Dia punya puat. Dulu saya ingat dulu, Tuan Terawih, masjid apa? KCC belakang tu, Asyafilin. Apa nama dia Asyafilin lah. Dia punya satu malam tu, saya malam tu tak terkira, saya sajalah ajak anak saya, jom kita pergi KCC. Sebenarnya sajalah, pergi pusing. Lepas tu, balik tu, pergi Orang Baru, makan selemak. Itulah plan dia sebenarnya. Bila dia punya PA rosak, bunyi. Tak tahulah PA dia kenapa lah itu. Bunyi. Dia punya distring tu, sampai saya terkejut sampai dulu ni. Sebab telinga tutup. Rasanya nak masuk buat ni. Reaction. Siapa yang bagi reaction ni? Siapa bagi reaction? Kalau kita terkejut satu benda, macam arwah mak saya dululah. Abang dia meninggal. Masa tu kami duduk flat.
Jadi ada ipar dia datang. Lepas tu saya ni bawa Volkswagen. Ni tahun 70-an ni. Tu 78, 79 itulah. Dia sampai kat depan ni, rumah dia kat satu. Saya nampak dia. Saya tengok, mak, Pak Cu datang. Lepas tu parking flat ni bayar. Dia buka tingkap. Kak Som ni mak saya lah. Dia kata, apa, Abang Sudin dah meninggal. Mak saya tu rubah tu kursi, pingsan. Tu reaction. Reaction. Abang Sudin ni abang dia lah, abang sulung dia. Syamsuddin nama dia. Meninggal. Tu reaksi. Allah jadikan tu, kita tak tahulah apa hikmah dia kan. Mungkin kalau dia sedar, dia rasa sedih sangat, dia boleh menjerit ke, dia boleh menangis kuat sangat ke, dan boleh rosakkan dia punya organ ke mana, dia tahu tak. Maksudnya Allah, dia buatkan benda ni sangat indah. Jadi bila kita memikirkan benda-benda gini, mana kita nazar. Nazar ni mana kita perhatikan betapa hebatnya Allah itu menyebabkan terbukanya kita punya mata hati. Yang mata hati ini dia duduk dalam pintu hati. Betul, pintu hati dia buka. Lepas tu hati ni dia tak boleh kotor. Kalau dia kotor, dia gelap, dia banyak dosa, dia penuh dosa, dia tak ada taubat. Dan dia diulit oleh dunia menyebabkan pintu tu tak terbuka dan mata ni payah nak buka. Bila mata tak terbuka, kita tengok apa pun tak belajar. Tengok orang banjir pun tak belajar. Tengok orang banjir. Kita anak kita main air, lecak depan bilik air, kita punya bising. Banjir rumah mama begini, banjir rumah mama, banjir rumah kita ni. Cakap dengan anak 3 tahun, mana dia faham. Kalau pukul dia sekali. Geram, air lecak. Orang kena banjir bumbung tau. Tahu tak? Tak rasa budak kecil kena pukul. Tak wajar. Budak tu tak tahu apa. Ni banyak orang buat. Lepas tu dia tak melihat. Mata hati dia tak melihat. Kenapa? Mata, dia punya telinga, dia punya lidah ni, dia tak bawa kepada apa-apa hal yang dibawa kepada Allah. Lepas tu mata, apa macam yang dah kenal ni tak terbuka. Bila tak terbuka, dia tak jadi macam ulama ni. Dia nampak ni, dia belajar. Dia nampak ni, dia belajar. Bukan dia cari kesalahan orang. Ini jangan salah faham. Bukan dia compare orang ni dengan orang ni. Tak. Tapi dia tengok untuk dia ambil satu ilmu, itulah dia kata, aku melihat, sesungguhnya aku melihat. Jadi kita nak kena tengok apa yang kita lihat baik ni jadi teladan. Apa yang kita lihat tak baik ni, dia kena sepadan, jangan ikut. Bahaya. Ada kawan-kawan kita ada macam perangai. Perangai yang baik ni kita follow. Perangai yang tak baik kita jangan ikut. Tanpa mengeluarkan kata-kata umpatan pada dia, kita cuma ambil sepadan, aku tak boleh buat macam ni. Nampak dia boros belanja dengan apa benda dah. Tapi bila nak buat sumbangan, banjir ke apa ke, alah dia orang tu banyak duit, dia kata gitu. Bila lalu tabung banjir, dia ambil duit yang paling kecil dalam wallet. RM5 bila nak keluar. RM1. Oh tak ada RM1. Pecah dia RM1, RM5, nak bagi RM2 dia seorang banjir. Gaji RM8,000. Oh tak wajar. Tak wajar. Bukan sikit kerosakan lah. Ni ada kawan saya, kita dengan Mustazah ni, kawan sekolah saya. Satu rumah, habis. Sekarang ni tengah duduk atas simen ni kata ni. Pusing rosak. Tilam tak boleh pakai. Katil dah pecah-pecah. Dalam tu belaga. Dia belaga-laga, dia patah. Kursi pun kaki dia cabut. Apa lah cakap lah. Semua dah letak depan rumah dia kata. Tak payah basuh lah. Nak basuh apa? Tilam. Baju. Tak tahulah. Dia pergi pakai 5 mesin dekat luar. Mesin yang automatik masuk duit tu. Tapi alamin pun tak boleh basuh sekarang baju kan. Baju lumpur tak basuh kan. Kalau baju kotor boleh basuh. Macam kita pakai ni, berpeluh, boleh basuh. Tapi kalau baju lumpur banjir ni, tak boleh basuh lah. Hukum dia buat kembuk tak boleh. Hukum dia buang sekali lah dengan perabot. Tu. Tu yang dengan kawan kumpul baju ni. Kalau payah pergi, kalau tak dapat bantuan baju, pergilah cari kedai bandar lah beli lah. Untuk saudara nak survive ni kan. Saya, sebab tu bila ada orang WhatsApp saya, Ustaz, rumah saya sampai bumbung. Tapi jubah saya ke surau tak basah.
ada orang Quran tak basah. Dia jubah tak basah. Dia dalam lemari, dia dalam baju kerja, baju ni surau kan. Apa jubahnya dibawa pergi surau, tak kena lumpur, tak basah. Ha. Seolah-olah apa? Allah dah kenal dia pergi surau. Dia kenal apa? Apa dia kenal? Iktiraf. Allah iktiraf dia pergi surau. Dengan dia bagi tanda apa? Ni baju ni kau pakai lagi pergi surau. Hari kau ada baju tu jangan siung. Betul. Ada orang macam kandidat dia tak basah. Quran dia tak basah. Air tinggi ni masuk Ustazah Asmar. Air 7 kaki, Quran kat sini. Quran tak basah. Tu telefon Ustaz, agaknya meja dia terapung tu. Pun pelik. Dia kata, tak tahulah apa Allah buat dia tahu kan. Mungkin juga Allah apungkan meja. Kalau ikut meja makan kalau kayu ni, rasa boleh terapung gitu ke? Rasa lah kalau logik akal saya tak tahulah. Saya pun tak pernah kena banjir, saya pernah kena banjir tu masa saya kecil, kat Korang Baru. Kita duduk rumah atas, kita boleh capai air dengan tangan. Ni jalan-jalan rumah saya tu. Lepas tu saya darjah 2, saya pindah sana darjah 2, mungkin darjah 3 kot. Memang tahun 71, saya darjah 2. Boleh main air kat atas. Mak marah, jangan tu, air tu kotor, busuk. Memang air busuk. Air dia longkang lah. Longkang Sungai Bonus pun, belakang Sungai Bonus. Bapak saya ada kunci pintu. Rumah bawah. Daripada atas, dengar. Kelugong, apa, perabot-perabot amari ni. Kecil air ni, belaga-laga. Sebab ada kunci pintu. Ada rumah sebelah tu, macam mana dah. Kecil air dia langgar pintu, keluar. Nampak lah. Nangis lah kat rumah dia tu. Sebelah lain ni mau bujang, tak ada apa pun. Dia kata biarlah baju-baju Kelantan. Baju-baju kami kerja dah habis. Dia kata dengan bapak saya lah. Biar. Jadi, patutnya peristiwa gini lebih membuka hati kita. Allah tunjukkan kebesaran dia pada beberapa rumah lah. Mungkin tak semua kena. Jangan kita kata macam ada dalam Facebook, orang komen ini semua tahayul apa semua. Kau nak percaya, kau tak percaya sudah. Ini bukan benda wajib nak percaya, betul. Dia kata adanya gurau-gurau kata komik dia pun tak basah. Itu lantak kau lah komik kau. Betul tak? Kau jangan nak banding komik dengan Quran. Kalau tak basah maknanya disuruh kau baca komik tu lagi lah. Sampai kau tua, saya kau cakapkan sini kasar, aku tak boleh cakap. Tapi bukan itu yang kita kena pandang. Kita kena pandang Allah muliakan Quran. Itu je lah. Ada setengah orang, ada juga yang WhatsApp saya, Quran dia 2, satu hilang, satu lagi ada. Yang ada ni dengan Rehan, akan Rehan elok. Dan terbuka apa yang dia baca malam tu. Ini sekamar je Quran, apa terbuka, itulah dia. Tak terselak layan. Dan tak basah. Memang pelik. Betul tak? Kalau ikut akal mana masuk akal. Kalau air tinggi bumbung, kalau TV, dulu ada kawan cakap, kampung dia banjir. Bila air surut, mak dia cari mana peti ais. Rupanya kat pokok langsat. Ini bumbung, pokok langsat ini, peti ais tu tak tahu macam mana. Entah kita tak tahu air dia rasa, tersangkut pokok langsat. Dia dengan abang dia duduk juluk. Tolak macam mana, fikir macam mana nak turun peti ais ni. Agak-agak boleh repair lah. Tapi yang memang kata, boleh repair. Ada yang boleh repair. Tak tahulah itu masing-masing kan. Kalau kereta kena overhaul betul kan. Motor pun sama kan. Kalau kecil air ni dia kata rosak, TV tak boleh buat apa lah. TV kira habis lah. Ada yang kata laptop pun habis, laptop belajar online pun habis. Allah, kesian. Kita cakap apa lah. Apa, tak ada pilihan. Pilihan ni satu, sabar. Itu je. Supaya Allah memberi pahala yang banyak. Lepas tu dalam ucapan takziah kalau orang meninggal kan. Kalau bahasa Melayu je, kita kena ucap apa? Semoga Allah memberi engkau pahala yang besar atas kesabaranmu. Dan diampunkan si mati. Apa dia kata apa? Allah beri pahala yang besar atas kesabaranmu dan diampunkan pada si mati. Ini dua yang saya ingat lah. Jadi kalau takziah kena ucap tu. Kalau ucap takziah tak cukup. Kena ucap ada satu doa. Semoga Allah beri engkau pahala yang besar atas kesabaran. Ini dia kalau sabar, memang pahala dia besar.
musibah ni lah. Tapi takziah ni dia khusus pada kematian lah. Tapi tidak salah untuk kita kiaskan, kita bagi takziah pada kawan-kawan. Staff ini ada kena kan? KTR ni ramai ni. Kerana staff ni ramai. Jadi kalau Murtada sampaikan sumbangan ke apa, benda penting yang sebut, sabar. Itu yang penting. Di samping doa, mereka dapat pahala yang besar lah. Hari ni rumah dia, tak lain kali rumah kita pula. Adanya tempat yang dulu banjir, kali ni tak banjir pula. Ada tempat tak pernah banjir, banjir pula. Memang tak boleh nak predik lah. Itu yang predik. Tapi pada akalnya, pada adatnya, siapa yang selalu kena banjir, kali ni memang kena teruk lah. Dia kalau nanding ni memang air selalu naik. Okey. Panca indera yang kelima membuka panca indera yang keenam. Dengan membawa ia kepada nazar. Apa batuk tadi orang lain? Ini apa? Bat. Saya. Ada batuk-batuk. Tak ada air nak cuci pula. KIV lah dulu. Tak ada air cuci. Allah, kawan online tu. Tak ada air cuci. Tak apalah, pelan-pelan. InsyaAllah. Senyum. Senyum banyak-banyak. Saya tak boleh senyum banyak sangat Ustaz. Nanti dia lagi senyum, lagi berkilat nanti. Sesungguhnya aku melihat siapa orang sungguh-sungguh dan berusaha dengan penuh tenaga. Dia kata bersungguh-sungguh ni dengan penuh tenaga. Maknanya betul-betul sungguh-sungguh. Habis-habis. Buat apa ni? Cari makan dan sumber kehidupan. Ni. Rupanya perkataan ni dah disebut dulu. Apa? Cari makan. Dan sumber kehidupan. Apa-apa yang boleh meneruskan kelangsungan hidup. Kerja. Betul pergi sekolah. Mesti. Apa-apa yang boleh meningkatkan kelangsungan hidup. Ni. Dan dalam keadaan sungguh-sungguh. Ni. Ini Hati Asam ni. Dia ni hidup tahun 200 Hijrah. 200 Hijrah Dia nampak dah. Dia nampak orang dah mula sini. Ini sekarang 1400 Hijrah. Lagi dahsyat. Orang pergi sungguh-sungguh. Lagi dahsyat. Tak salah lah kalau tidak melupakan agama. Kadang-kadang surau depan rumah tak pergi. Dulu-dulu lah saya tengok kan. Tapi every week pergi UTM Skudai. Nak ambil jarak jauh. Bukan salah. Hari Sabtu pagi je. Kapul dengan kawan 4 orang. Pergi Skudai tu. Tengah hari sampai. Petang ada kelas. Tidur 4 orang. Kursi hotel tidur. Besok ada kelas lagi. Hari Ahad. Sampai petang. Petang tu je balik. Senin ada kerja balik ATL. Tak apa. Kalau daya buat-buatlah. Tapi malangnya surau depan rumah tak sampai. Belajar agama, jangan tanyalah. Belajar agama. Tauhid, apa benda pun tak kerti. Fiqah, semua keliru. Bab solat tak tahu. Kunut macam mana, apa makna kunut. Benda-benda yang hari buat tak tahu. Tapi dalam segi nak cari benda kira, orang kata all out. Sanggup. Hatta kalau tinggalkan bini, every weekend tinggalkan rumah, tinggalkan anak-anak dengan bini, kelang kabut jaga anak. Bini boleh tahu. Tapi adakah bini dia reza kalau hari Sabtu dia pergi belajar, pukul 7 pagi, lepas subuh, sampai tengah hari. Duduk kat pondok, mengaji agama. Bang, ni anak ni, tengok. Dan dia pun tak nak luangkan masa dia. Tapi sanggup pergi Skudai Johor ni. Untuk ambil jarak jauh. Saya cakap, bukan benda salah. Tapi kalau saya lah,
Saya lebih prefer belajar agama. Kalau saya lah. Kenapa? Kita kerja ni dah banyak sangat hari dah. 5 hari dah kerja dah. Pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam. Dah tu. Nak cari apa lagi? Nak cari apa lagi? Bab cari makan ni dah banyak sangat. Lepas tu, yang kita tengok perkataan Buya Hamka tu kan. Kalau kau tanya sama monyet, apa kau mau ke mana engkau? Keluar daripada dahan-dahanmu di pagi hari. Monyet akan jawab, cari makan. Ini perkataan yang buat keluar. Kalau kau tanya sama babi, ke mana engkau? Pagi-pagi keluar dari sarangmu. Babi akan cakap, cari makan. Kata kalau engkau hidup kau cari makan, serupalah engkau sama monyet sama babi. Kata. Ini Buya Hamka cakap. Dia nampak macam tu. Kita tak nak orang panggil kita monyet dengan babi. Takkan, tak mungkin. Tapi sikap kita ni lebih kurang macam dia. Takut nanti satu hari nanti dia jadikan monyet-monyet dia bercakap. Dia pergi jumpa orang pergi kerja. Yang tak kisah pula semayang. Yang tak kisah belajar agama. Takut Allah tadi monyet bercakap. Dia kata, kau ni macam aku je. Kata. Baru keluar viral. Monyet bercakap. Kata apa? Kau ni macam aku je. Babi bercakap. Kau ni macam aku je. Oi, kalau gitu kita marah. Mau kita kejar monyet di hutan je. Oh, hajar ni monyet. Kata, hajar binatang. Monyet kata, memang aku binatang. Kalau itu yang kita nampak dalam kehidupan ni, itulah target kita. Itulah kita punya core business. Core business ni maknanya apa? Tujuan hidup kita yang utama je. Tu. Core subject. Maknanya kalau kita gagal, seolah kita lulus. Apa? Cari makan. Sebab tu orang-orang bukan Islam kan dia guna perkataan ni kan. Cari makan mah. Nampak? Word tu popular kat dia orang. Lepas tu kalau tengok kalau dia orang jumpa kita kan. Dia jumpa kita. Haji, selamat pagi. Apa khabar? Kalau dia guna tu lah. Dia kata selamat pagi, apa khabar? Next word dia apa? Orang tak kawan dengan orang, tak ada kawan dengan orang Cina je. Apa Sudah makan. Sudah makan kah? Betul. Memang mereka ni, bila kita tak ada agama ni, itu. Sudah makan kah? Kalau itu, mana perkataan sudah makan, kalau makan tu juga kita punya core business, maknanya kita tak ada beza dengan orang lain lah. Bukan kita expect orang nak tanya kita dah duha ke? Tak. Tapi kalau kita orang Islam ni, kita cakaplah selamat pagi, Assalamualaikum, apa khabar? Dia kata baik dan kita punya perkataan bukan sudah makan dah. Alhamdulillah. Betul tak? Bukan dah pada sudah makan tu. Alhamdulillah boleh datang kerja. Sihat. Allah bagi peluang cari rezeki. Ramai orang umur muda-muda pun nak terlentang. Saya ada nak murid lagi dekat Ceras. Masa dulu PKP lah. Pergi PD, hari keluarga. Pagi ke petang lah. Adalah main tarik tali apa-apa hari keluarga. Balik badan sakit. Ingatkan sebab main tarik tali. Sakit belakang. Minggu makin sakit. Rupanya kanser tulang. 2 bulan lepas tu meninggal. Memang Allah dah takdir diri itulah. Semua tu pun Allah takdirkan. Tapi dia sendiri pun tak sangka. Saya tengok gambar dia, orang ada hantar tunjuk dekat phone. Masa lagi 2 minggu nak meninggal dulu nampak. Saya tak kenal dia. Siapa dia kata? Dia tak kenal ni. Tak kenal. Dah berada kurus. Muka dia kecil lah. Cengkong. Dia ke dalam lah. Dia kata ni ada nama orang tulang. Oh, ni saya kenal ni. Oh, lain muka dia. Dia kata dia kena kanser tulang lah. Allah Akbar. Kita ni tak boleh nak jaga apa. Selalunya perkataan yang keluar adalah Allahu Akbar. Kenapa? Allah yang maha besar, dia berkuasa untuk buat segalanya apa saja kat kita. Jangan terlupa. Dan apa yang kita sedut hari ni, nafas ni, dia nak izinkan. Dulu guru kata, sekali kau buat macam ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia kata dia buat itu. Kenapa? Bila kau rasa setiap sedut kau ni, Allah beri, Allah izinkan, Allah beri, Allah izinkan. Saya kalau ingat kata guru ni kan saya duduk kat masjid saya buat tau. Allah kau beri aku nafas, kau izinkan aku lepas. Allah kau beri aku nafas, kau izinkan aku lepas. Sampai peringkat tu, dia ajar kita ni, sebab kita banyak leka. Saya lah, saya kat ni.
Kamu juga macam dia kata kalau kita jarang baca Quran, habis saja satu ayat, antara ayat dengan ayat tu, cakap dulu. Alhamdulillah, kau bagi aku baca satu ayat. Baca lagi. Lepas tu dah selalu baca, satu muka tu, pause sekejap. Alhamdulillah, kau bagi aku baca satu muka. Ada orang boleh baca satu juzuk satu hari. Lepas tu tutup Quran, sujud syukur. Ya Allah, tak pernah aku baca satu juzuk satu hari. Ha. Kita dah tahu kan, kita pernah tak pernah. Sujud syukur. Bacalah ayat tu. Sajadah wasil ladzi halaqahu wa sawwarahu. Baca macam sajadah tu, itulah bacaan syukur. Syukur. Rasakan terima kasih, ya Allah, besarnya nikmat aku ini. Aku dapat baca Quran. Kita tak rasa nikmat ta'an ini nikmat besar. Sebab apa? Mata hati kita telah tutup. Berapa ramai orang dapat baca Quran? Tanya dengan kawan yang kerja lah. Yang tak kerja mungkin boleh buat. Yang kerja. Sebenarnya boleh buat. Tapi kerja tu, dia mengatasi kenapa? Kesungguhan kita ni adalah pada kerja. Dan kita tak boleh, kadang-kadang kita fikir nak berhenti kerja lah. Nak jaga anak. Tapi sebagai kita tunduk bawah, macam kawan saya katalah, orang OP budak perempuan katalah, Haji, saya ni kalau boleh nak berhenti kerja ni, anak ramai, mak jaga, mak tak bagi hantar nursery, mak kata nak jaga tapi mak pun tak larat. Kita nak hantar nursery pun tak mampu, bagilah satu hati kat mak, anak 4 orang. 4 orang kau nursery berapa? Seorang berapa sekarang? 400 kan? Kalau 4, 1,600. Gaji tu lah kita ambil SP, 1,500. Kalau nak kata hantar nursery, duit habis. Saya memang ada hajat nak berhenti. Tapi bila saya tengok bawah tengok apa? Tengok pinggang, dia kata. Nampak apa? Nampak apa? Cuba tengok pinggang, nampak apa? Perut. Nampak bukan perut, nampak apa? Hutang keliling pinggang. Tu orang tua kata. Kita punya mata hati tutup, sebab tu tak dapat. Tu saya kata. Tak ada hutang. Macam kami dah tua tak ada hutang lah. Apa nak ada hutang lagi. Itulah rumahnya ada. Bocor ke, angin masuk ke, hujan ke, silin nampak pakai je lah. Beli rumah pun bank pun tak tengok muka je lah. Dia kata kau tak ada sumber, buat apa aku nak ikut duit. Dia nak beli pinjam lah. Nak beli rumah 300,000 sekarang tak nampak apa dah. Tengok rumah dekat nilai pun 678,000. Apa ni? Rumah apa ni? Ada emas dalam rumah tu. Rumah impian anda mampu bilik, dia kata kat highway. Bukan mampu bilik je, mampu tengok. Sekarang orang nak beli rumah, suami isteri ambil loan tau. Mana bank bagi kan? Kalau gaji 5-6,000, kalau 5,000 berapa boleh bagi ingat? 300,000 kot. Tu maksimum tu boleh bagi tu. Itu pun penuh soalan. Ada kredit kad, tak ada ni, tak ada hutang ni, tak motor, ayah berapa kereta, berapa kereta ada, dia check lagi dekat life insurance, dan ambil life insurance, tak apa benda. Syarat dia beli rumah ni kena ambil insurance. Saya tahu boleh potong dia insurance. Kenapa? Kalau mati, insurance cover. Dia dua syarat itu. Jadi, dan akhirnya terpaksa dah suami isteri ni bekerja. Dia ingat dia boleh kerja lama. Yang paling takut Allah uji dia tengah-tengah. 35 tahun suami sakit. Dia loan, kalau sakit, loan kena bayar. Kalau tak nak bayar, suami mati. Tu loan tak kena bayar. Itu pun kalau ada insurans. Kalau suami sakit, bank tak nak dengar. Dulu dia senyum aja iklan dia. Kami sedia membantu anda memiliki rumah impian anda. Bukan bantu. Kau nak bagi aku pening bayar hutang kau. Dululah telefon. Encik, kami ni betul baik. Encik punya kredit card ni, kita dah naikkan had. Daripada 6,000 kepada 20,000. Encik cakap ya je, kita akan luluskan. Tak payah sign apa dah. Dia rakam saudara kita. Kalau saya kata dulu, saya guna kredit card apa, ni bank Islam ni kan. Saya kata ni bukan betul baik, ni betul malang. Dia ketawa ke. Dah lah, dia tak nak hutang hutang. Ini saya pakai ni pun sebab saya pergi hotel, saya bayar di hotel. Bayar di hotel, kadang duduk seminggu bayar di hotel, lepas tu nanti bila claim balik, kita bayar balik lah. Lepas saya ambil kerja ni, saya potong lah, tak guna lah. Dia kata gitulah. Begitu Kalau mata hati kita ni
kita gunakan panca indera 5 ni, kita boleh buka, kita guna ni, kita kaitkan dengan Allah. Tak payah jauh lah. Tak payah tunggu Quran tak basah baru rasa kebesaran Allah. Tengok langit juga. Yang Allah kata, aku jadikan langit ni bertiang. Al-Quran kata langit ni ada tiang. Tapi tiang ni tak nampak. Kalau kita nampak, kita nampak macam orang buat piling tu lah. Tapi Allah tak nampak. Dan benda ni tak ada orang boleh langgar. Macam kapal terbang langgar kan. Cukuplah tengok ni. Cukuplah tengok orang tunjuk apa yang kata nak datang hari ni besok ni apa. Apa nama tu? Monsun apa tu? Yang orang dah beri warning lah. Itu hari banjir sebab monsun ni. Ni kata ni 25, 26, 27, 24 ni ada lagi hujan. Menyebabkan semua cemas. Itu ramalan kaji cuaca. Cemas. Tapi kadang-kadang kita fikir mati yang datang sejak laki pun tidak cemas. Mungkin datang lusa, tanpa banjir boleh mati. Tak cemas apa-apa. Sedangkan itu yang lebih pasti. Jadi teknologi yang guna ni dia diramalkan gini-gini. Jangan letak otak kita pada sebab. Walaupun Allah jadikan benda tu bersebab. Tapi letaklah apa yang jadi ni pada kita ni, pada semua orang Malaysia ni, atas apa yang kita laksanakan kerosakan. Adalah dosa kita buat. Dia jadi bala ujian dan juga mungkin juga jadi kemurkaan. Kalau kita boleh fikir itu, kita akan bagi diri kita. Okey. Lepas tu dia kata apa? Terkadang terpaksa ia mengambil yang syubhat dan haram. Terkadang terpaksa ia mengambil yang syubhat dan haram. Ada geng-geng beruniform ni. Ustaz, dia ujian juga. Duit-duit ni datang. Masa tu lah kereta rosak, masa tu dia datang. Masa nak renew rotek kereta, masa tu dia datang. Memang kan diuji begitu lah. Masa tu anak sakit, perlu duit nak operate, masa tu dia datang. Duit dia ni. Memang dia uji begitu. Kalau ambil, gagal. Tu dah kena hati-hati. Terpaksa mengambil, ni dua perkataan yang nak kena beritahu makna. Haram ni apa? Haram ni kita tahulah. Haram ni kita jelas. Syubhat ni apa? Ni yang orang tak jelas. Benda yang apa? Tiada nyata akan halal atau haram. Benda yang tak pasti, halal ke haram ni. Ini nama dia syubhat. Ni yang nak kena jelas, nak kena belajar. Kalau kita kerja dekat jabatan-jabatan ni, kita kena belajar betul-betul apa makna rasuah. Kadang-kadang dia tukar nama token. Kadang-kadang dia tukar nama appreciation. Kadang-kadang dia tukar nama penghargaan. Kadang-kadang dia tukar nama sebagai tanda terima kasih. Kadang-kadang dia tukar nama apa? Lobby. Nak dapat projek kena bayar duit lobby. Lobby, bukan lobby hotel. Lobby tau. Ada kawan kata, aku dapat projek ni 12 juta. Aku habis duit lobby 800,000. Bagi orang sana, bagi orang itu kan lobby. Memang benda haram ni, akhir zaman dia kata dia tukar perkataan. Bukan lobby, itu rasuah. Rasulullah dah sebut dengan jelas. Penerima dan pemberi rasuah adalah ahli apa? Ahli koperasi. Koperasi tak apa. Ahli apa? Ahli neraka. Tak ada khilaf. Mana ulama sepakat. Dah hadis yang sahih. Lepas tu dulu kawan-kawan cakap kan. Besok dalam neraka dia kata. Orang yang mula masuk neraka ni korektor dia kata. Ni korektor cakap. Kawan korektor cakap. Memang kenapa? Ni tiba-tiba dengan ni. Lepas tu kadang-kadang nama-nama yang orang gurau-gurau ni kadang-kadang tak dengar tak sedap.
JKR, Jabatan, saya tahulah, tahu tak nama yang orang panggil-panggil tak baik tu. Saya tak mahu sebut lah ni. Nak tahu PM tepi lah. KR tu apa? Begitulah, bukan begitulah. KKR. Sebab apa? Hanya segelintir kawan ni kadang-kadang dia buat tak baik ni, dia memberi nama tak baik lah pada jabatan. Ramai yang baik pun ramai lagi sebenarnya. Sama macam kalau kita kerja swasta lah juga kan. Bila seorang ni dia buat, nama dia akan meniti dari bibir ke bibir. Sampai semua orang tahu. Kalau dia ada jaga 20 kereta tahu panggil dia. Dia tahu lah dia buat benda tu lah tu. Terus Tan Afwan ni dia terror. Semua orang tahu. Selalunya orang macam ni nyapa saya perhati hidup dia terhina. Kalau dia pencen kan, hidup terhina. Dia resah, dia gelisah, apa benda lah. Dia pergi hospital, dia sakit, dia mengamuk, dia nak balik. Macam-macam benda yang menyebabkan Allah hina dia. Kenapa? Dia masa usia dia sihat, dia banyak makan racun. Racun ni apa? Ini racun ni lah. Dia bukan racun tikus tau. Benda-benda haram ni jadi racun pada jiwa dia. Akhirnya bila dia pencen pun tak boleh belajar agama. Benda ni dah dari sebati dengan dia. Lepas tu nak kena hati-hati. Okey. Cari makan sampai tak kisah. Diindah-indahkan dengan ditukar nama lah. Duit tepi, side income, betul tak? Kalau riba tu lagi nama dia dahsyat. Faedah, interest. Assalamualaikum Betul. Ustaz. Saya nak tu. tanya. Ustaz? Orang lain tak boleh tanya. Kalau dalam sini orang lain tak boleh tanya. Okey. Benda yang tiada nyata halal ke haram ni. Nak tanya nanti kelas saya sini kat rumah bertanya. Ini simpan soalan dulu. Okey. Ia terpaksa menjual harga diri dan air mukanya. Tahu? Tahu jual air muka? Air muka ni apa? Orang putih kata apa? Water face. Apa air muka? Maruah. Dia terpaksa jual maruah dia. Dia terpaksa jual harga diri dia. Tu dulu ada nasib kan. Kerana wang rupa yang cantik diiklankan bersama barangan. Betul tak? Betul tak? Jual kereta sebelah gambar perempuan. Betul. Kerana wang rupanya cantik diiklankan bersama barangan. Betul. Tengok yang iklan tudung. Muka siapa? Muka orang cantik. Bukan tudung cantik. Muka dia cantik. Cuba tahu perempuan tak cantik. Tak laku lah tudung. Betul. Orang tengok, cantik lah. Yang cantik tu perempuan tu. Jadi dijualnya air muka perempuan ni. Dijual ni maruah perempuan ni. Kerana wang rupanya cantik diiklankan bersama barangan. Kerana kemewahan untuk kapitalis yang mencari kekayaan, yang tidak puas dengan cara halal, yang tidak berperi kemanusiaan. Itu Rabbani nyanyi dulu tu. Ustaz Asri nyanyi tu. Arwah ni tu. Tanpa memikirkan maruah orang. Yang perempuan ni pun tak tahu boleh tak boleh. Terpampanglah muka-muka di kat highway. Tu kat highway. Saya daripada Melaka ni pukul 4. Sebab pagi tadi keluar dari Melaka. Tadi keluar tadi 4, tengok jam tadi 40 minit. Sampai rumah 5.20. Tu siap-siap kejap di sini. Main tubuh kat masjid. Lepas tu kat sana ni. Memang kita nampak kat highway ni muka tu je. Kadang daripada Alur Gajah sampai Serai Besi ni kita nampak 3 iklan yang sama. Muka perempuan yang sama. Iklan yang sama lah. Macam iklan lah. Cari kekasih, di mana kekasih, entah apa benda binatang barang jual pula tu. Betul tak? Tak muka orang bangsa apa tu, orang agama apa tu. Betul tak? Kita pun tahu. Selalunya inilah iklan ni lah. Makan biar kurus. Tak kurus pun. Kalau makan benda sebiji pil dia boleh kurus, aku pun nak makan. Tapi muka tu dijual. Bukan soal jual barang tu tak salah. Kenapa muka ni dijual? Kenapa tak boleh tahu gambar kotak, produk, print kecantikan? Cukup.
Kenapa nak taruh perempuan? Kerana apa? Duit lah. Kerana wang rupanya cantik diiklankan bersama barangan. Betul. Kalau tengok iklan-iklan lain, kalau iklan bateri dekat kedai motor tu, iklan bateri. Perempuan 3 suku bogil dekat sebelah tu. Mana dia pejuang-pejuang wanita ni? Pergi perjuangan tu. Jangan buang pelit orang perempuan. Betul tak? Ini pejuang wanita baguslah diperjuangkan. Bila orang tak bagi nafkah, dia ke depan. Bagus, itu betul. Itu betul. Dia perjuang kalau ni. Tapi yang kena manipulate ni, yang tepi highway tu, pergi cakap dengan orang Islam ni, jangan gunakan muka perempuan. Kami ada maruah diri kami. Patutnya gitu sebagai orang Islam. Saya tak boleh cakap panjang-panjang, nanti saya naik angin. Tapi saya tak setuju. Ada orang kata, tak, saya dah dapat izin suami saya. Tu izin suami gitu, tak bagus lah. Adakah izinkan muka kau terpampang gitu? Orang ni tengok 5 juta orang tengok satu hari tau. Boleh ke gitu? Dengan keadaan berhias tu. Tak boleh lah. Boleh, sanggup buat. Sanggup sampai semain lewat dekat ofis. Pukul 4 baru nak sembahyang zuhur. Ni orang perempuan banyak bawa pejabat. Tak percaya pukul 4 pergi tengok mana-mana surau. Penuh dengan kasut orang perempuan. Kenapa? Cari sumber kehidupan. Pukul 1, pukul 2, pergilah ke Tukul Rahman. Tak apa dia cari, tak tahu ambil muka dia je. Pantang ada apa muka dia. Bukan orang sini. Ini jabatan lain. Tapi semayang lewat. Tak apa. Bukan. Kenapa? Semayang bukan benda utama. Yang utama ni apa? Urusan kehidupan, urusan sumber kehidupan. Dia regular. 3.30 dia turun. 3.30 dia nampak dekat lift. Dia ni sembahyang zuhur. Office bagi lunch time, tak semayang. Office bagi rehat yang semayang, tak nak buat. Kemudian zuhur, jauh sekali. Duduklah. Duduk 4.30 sembahyang zuhur. Tunggu 4.45. Dengar orang azan asar dekat mic ni. Semayang asar pukul 5 naik, pancat balik. Hari-hari dia dah hilang setengah jam. 40 minit. Bos tak kata apa semayang. Padahal waktu semayang dah diberi. Kalau 8 hari, 5 hari, mana dia ambil 5 jam. Kalau 30 hari, 26 hari kerja, dia ambil 26 jam. Yang sama dengan 3 hari gaji dia. 3 hari gaji dia maknanya lebih kurang 10% dia bergaji dia. Kalau gaji dia 5,000, 500 ni sebenarnya benda yang syubhat atau kadang-kadang kita kata benda yang haram tanpa disedar. Kalau kita nak kata begitulah. Lepas tu, kalau tak terboleh mungkin, jangan gunakan waktu pejabat. Kalau kita guna waktu pejabat, kita kena ganti. Kalau kita balik pukul 5, tadi kita dah sembahyang duha. Kita sembahyang duha pukul 3. Kita dah guna setengah jam. Jangan balik pukul 5. Balik 5.30. Buat kerja sikit. Buat kerja. Jangan kerja overtime. Kalau nak jujur lah. Kalau tidak, jadi macam ni. Sungguh-sungguh sampai langgar benda yang haram. Ini yang terjadi pada orang bukan haji. Okey. Lepas tu, dia kata apa? Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Okey, nanti kita sambung. Ni, dia ada satu lagi sini. Daripada benda ni, dia memikirkan apa? Memikirkan firman Allah Ta'ala sebagai rujukan pada pemikiran. Jadi ada ayat Quran yang diambil. Berarti kalau ambil ayat Quran ni, dia kena belajar lah. Kalau tak belajar, mana dia tahu. Pemikiran dia, apa benda yang diambil. Nanti kita tengok nanti kita sambung kat sini. Tengok apa ayat Quran dia. Yang merujuk kepada bagaimana dia melihat orang bersungguh-sungguh cari makan. Betul Ustaz kata apa? Cari rezeki ni, jangan mati-mati. Sebab dia tak buat mati. Sebab dia ada janji. Rezeki kita ni Allah ada janji. Tapi Allah tak janji kita dapat ilmu. Allah tak janji kita masuk syurga. Itu kena buat mati-mati. Benda-benda yang menyamarkan kita daripada kubur, kena buat mati-mati. Benda-benda yang menyamarkan kita jangan masuk neraka, kena mati-mati. Sah ke ibadat, kena mati-mati belajar. Sah ke akidah, kena mati-mati belajar. Baru betul.
Baru betul. Tapi tidak boleh pada urusan-urusan yang dijamin. Seperti apa? Rezeki. Selalunya orang mati-mati boleh cari rezeki. Pada ibadah ni benda samping-samping, benda sampingan. Tu yang dulu ulama kata dalam kitab mereka, ketahuilah engkau dunia telah terbalik pukang. Kita berada ni dalam keadaan terbalik pukang ni. Lepas tu jangan jadi gitu. Okey, minggu depan kita belajar apa betul dah? Kalau ikut pusingan. Nanti sambung hari Isnin. Kalau tak dapat tengok kerja, hari Isnin nanti tengok KMB. Lepas tu lagi 2 minggu nanti kita sambung ni lagi. Jadi minggu depan belajar apa? Tuan penuntut Tuan penuntut kan? Kita belajar fiqah. Lepas tu kita masuk pada tauhid, kita sambung ni balik. Sambung sini adalah sambungan daripada hari Isnin yang akan datang. Ini sambung hari Isnin nanti Isnin ke-5. Isnin ke-5 baca. Jadi kebetulan masa tu silibus di Abraman Auf lebih kurang macam silibus ini. Jadi bila sambung kita satu lah. InsyaAllah. Nanti tengok sini. Wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Surah Hud ayat 6. Okey, ada nak tanya? Yang dekat-dekat sini. Yang lain jangan tanya. Tadi kita sambung nanti. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku maaf. Terima kasih 161 pelajar online. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.